Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 8 akan membentangkan tajuk pitam dan tidak sedarkan diri. Definisi pitam ialah hilang kesedaran dan penglihatan buat seketika akibat kekurangan bekalan darah ke otak. Sebab-sebab pitam ialah ketakutan melihat sesuatu ganjil dan sesuatu luar biasa, tindak balas saraf terhadap kesihatan, terlalu lapar dan keletihan, berdiri tegak terlalu lama di bawah cuaca panas yang menyebabkan kekurangan pengaliran darah di otak, dan yang terakhir persekitaran yang sesak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurnasra akan membentangkan ciri-ciri pitam dan simptom-simptom pitam. Untuk ciri-ciri pitam, seseorang individu itu akan jatuh pingsan secara tiba-tiba. Seterusnya, jangka masa pingsan itu akan sekejap saja dan selepas beberapa minit, individu itu akan pulih seperti sedia kala, seperti biasa. Seterusnya, untuk simptom-simptom pitam, jika seorang itu hampir pitam, dia akan rasa pening ataupun loya dan mungkin akan muntah-muntah juga. Seterusnya, pandangan dia akan kabur, kulit dia akan pucat dan seorang itu juga mungkin akan berpeluh sejuk dan denyutan nadi dia akan pantas tetapi lemah. Itu sahaja untuk ciri-ciri pitam dan simptom-simptom pitam. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Abdul Latif daripada Kumpulan 8 dan saya akan menerangkan pula mengenai rawatan untuk mangsa pitam. Yang pertama, baringkan mangsa di tempat yang teduh dan berudara bersih. Kedua, longgarkan pakaian yang ketat di sekitar leher, dada dan pinggang mangsa. Yang ketiga, tinggikan bahagian kaki mangsa melebihi paras jantung iaitu dada. Apabila mangsa telah mula menyedarkan diri, cuba untuk menenangkan mangsa dan bantu mereka untuk duduk dengan perlahan serta galakkan mereka untuk menarik nafas. Okey. Kita juga perlu merawat kecederaan ringan jika didapati terdapat pada mangsa dan sekiranya kecederaan tersebut adalah teruk, maka perlu diserahkan kepada pihak hospital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Zat Farhan bin Baharudin, bernombor matriks 2021619756, akan membentangkan pula tentang tidak sedarkan diri daripada kumpulan 8. Baiklah, apa itu tidak sedarkan diri? Definisi tidak sedarkan diri adalah satu keadaan di mana tindak balas saraf daripada otak ke badan dan sebaliknya tidak sampai atas sebab-sebab tertentu seperti kekurangan nutrien di dalam badan ataupun kekurangan oksigen. Baiklah, kita telah bercakap tentang definisi tidak sedarkan diri. Mari kita bergerak pula kepada ciri-ciri tidak sedarkan diri. Baiklah, ciri-ciri tidak sedarkan diri ada 3. Yang pertama akan kelihatan seperti orang yang mabuk. Yang kedua, mengantuk dan tidak boleh disedarkan walaupun dicubit. Dan yang terakhir, pesakit boleh pulih atau terus tidak sedarkan diri. Seterusnya, kita beralih kepada sebab-sebab tidak sedarkan diri. Antara sebab-sebab tidak sedarkan diri adalah termasuk pengambilan alkohol, epilepsi, kecederaan, pengambilan insulin, pengambilan candu, pengambilan uranium yang menyebabkan kerosakan buah pinggang, diabetes, malaria dan juga histeria. Beralih kepada tahap tidak sedarkan diri. Pada awalnya, pesakit akan berada dalam keadaan sedar sepenuhnya, kemudian bertindak balas kepada bunyi, dan kemudian bertindak balas kepada kesakitan dan akhirnya tidak sedarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanur Arifah binti Muhammad Razi. Bantuan kecemasan untuk mangsa yang tidak sedar diri ialah: yang pertama, jika mangsa tidak bernafas, boleh melakukan pemulihan pernafasan sebanyak 12 kali hembusan seminit. Yang kedua, jika mangsa tiada denyutan nadi, boleh melakukan CPR iaitu sebanyak 15 kali tekanan dan 2 kali hembusan. Sekiranya mangsa bernafas dan ada nadi, letakkan mangsa dalam kedudukan pemulihan. Pastikan anda memeriksa kecederaan-kecederaan lain dan beri bantuan kecemasan yang sewajarnya. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.